Baik, so hari ini kita akan tengok kepada ulang kaji konsep dulu dan seterusnya kita akan cuba buat pasir, soalan pasir. So, apa itu daya sebenarnya? Daya dia adalah sejenis tindakan. Tindakan ini sama ada dia adalah tolak ataupun tarik. So, daya dia adalah tolak ataupun tarik. Sesuatu yang dapat mengubah keadaan pergun atau keadaan gerakan dengan hal laju seragam sesuatu objek. So, daya ini dia boleh buat beberapa benda. Daya dia boleh menggerakkan objek. Menggerakkan objek. Dan dia boleh memercutkan objek. Contohnya sesuatu objek dia sedang bergerak kan, kita nak bagi dia lebih cepat. Dan selain itu kita boleh memperlahankan, perlahankan objek supaya dia menjadi slow lah. Dan kita juga boleh berhentikan objek. Berhentikan objek. Dan satu lagi kita boleh ubah, ubah arah. Contohnya kalau kita main badminton kan, kita boleh ubah arah gerakan bagi bulu tangkis. Kita boleh menggunakan daya untuk membalas balik. Dan akhir sekali kita boleh ubah bentuk. Ubahkan bentuk sesuatu objek. Contohnya kalau kita lepas sising kan, bila kita guna daya kita boleh ubahkan bentuk dia. Contohnya daripada bulat menjadi segi 4 ataupun segi 3. Kita boleh ubahkan bentuk. So, daya ini sebenarnya adalah tolak. Tindakan tolak ataupun tarik. Jadi apabila suatu daya dikenakan ke atas satu objek, dia boleh ubah bentuk, saiz, gerakan dan kedudukan objek. Dan di sini kita ada dua jenis daya. Dua jenis daya. Pertama adalah daya seimbang. Pertama kita panggil daya seimbang. Dan kedua kita panggil daya tak seimbang. Balance force versus unbalanced force. Tak seimbang. Dan kalau untuk daya seimbang, maksudnya, kalau seimbang maksudnya apa? Maksudnya sama kan? Maksudnya sama. That means, kalau kita ada daya yang bertindak ke atas satu objek, seperti gambar ini. So, kalau gambar ini, objek ataupun kotak kayu ini 100 Newton ditarik ke arah kiri. Dan 100 Newton juga ditarik ke arah kanan. So, jumlah daya ini adalah kosong. Sebab kita tahu daya dia adalah quantity vector. Daya mempunyai arah kan. Jadi, 100 Newton ke kanan, 100 Newton ke kiri. Oleh itu, hasil dia adalah kosong. Kosong Newton. So, kita panggil dia seimbang. So, bila daya paduan, daya paduan maksudnya hasil. The resultant force. Hasil tambah tolak daya ini, bila hasil dia adalah kosong, maka dia adalah daya seimbang. Contohnya kalau kita tengok kapal terbang. Kapal terbang kalau kita tengok dari segi horizontal, depan belakang. So depan ini kita ada daya tujah oleh engine, engine force. Dan kalau untuk belakang kita ada daya seritan oleh rintangan udara. So apabila daya tujah ini sama dengan daya seritan, maka kita boleh kata daya-daya ini adalah seimbang. That means contohnya kalau daya tujah adalah 10.000 Newton dan daya seritan adalah 10.000 Newton juga. So kita boleh kata daya paduan, jumlah daya adalah kosong. Kalau dari segi atas bawah kita ada daya berat. Berat kan? Contohnya mungkin 50.000 lah. 50.000 Newton. Contohnya. Dan kalau atas kita perlukan daya yang sama 50.000 Newton untuk angkat. So, bila daya angkat dan berat adalah sama, maka hasil daya adalah kosong. Kita panggil daya paduan. So, normally kita akan tulis F net. F net. Net force sama dengan 0 Newton. 0 Newton.
Okay, so ini adalah daya seimbang. So bila daya seimbang, ada dua situasi yang mungkin berlaku. Okay, pertama dia adalah suatu objek dia sentiasa pegun. That means hal laju adalah kosong. Bila kita cuba gerakkan objek tersebut, okay, kita cuba tolak dan dia ada daya geseran. Bila daya geseran sama dengan kotak daya tolakan ini, okay, F depan sama dengan F belakang, maka objek ini tidak akan bergerak. So dia akan pegun. Hal laju akan menjadi kosong. Ini adalah situasi pertama. Situasi kedua yang mungkin adalah mungkin objek itu tengah bergerak. Okay, tengah bergerak macam kapal terbang kan. So bila kita dah pastikan daya tuja dan daya seritan adalah sama, maka dia tak ada pecutan. Sebab kita tahu F adalah kosong, maka dia tak ada pecutan. Bila tak ada pecutan, oleh itu hal laju mungkin jadi kosong ataupun hal laju dia adalah seragam. Okay, hal laju adalah seragam. So ini adalah dua case untuk daya seimbang. Kalau untuk daya yang tak seimbang, okay, contohnya kalau kita ada dua daya yang bertindak ke atas kotak kayu ini, 200 Newton ke kiri, 100 Newton ke kanan. So siapa yang menang? Okay, daya yang kiri akan menang kan? Menang dengan berapa? 100 Newton. So bila kita tengok daya paduan ini dia negatif. Okay, bukan maksudnya dia hutang tau. Maksudnya negatif ini adalah arah yang bertentangan, arah yang opposite. Okay, sama dengan hal laju kan. Kalau hal laju negatif 3 meter per saat, maka dia bermaksud dia sedang bergerak ke kiri. So negatif ini maksudnya dia arah yang bertentangan. Okay, so bila kita ada hasil daya, okay, hasil daya paduan tak sama dengan kosong, maka wujud daya tak seimbang. Okay, daya tak seimbang. Bila daya tak seimbang, so, hal laju akan berubah. Maksudnya kita ada pecutan. Okay, pecutan dia tak akan sama dengan kosong. Oleh itu, dia maksudnya kita punya hal laju mungkin dia menjadi cepat ataupun lambat. Sebab A mungkin menjadi positif. Bila A positif, dia adalah pecut. Bila A negatif, dia adalah pecut. Dia akan menjadi perlahan. Okay, so dua jenis case case daya seimbang dan juga tak seimbang. Okay, so apa yang dinyatakan oleh hukum Newton kedua? So dia menyatakan bahawa daya, okay, F adalah berkadar langsung dengan kadar perubahan momentum. Okay, kadar perubahan momentum. Nanti kita akan tengok kadar perubahan momentum pada topik bukan inertia, pada topik impulse. Okay, daya impulse. So kita tahu tadi pada video tadi kan, so kalau semakin besar jisim, kita perlu semakin banyak daya untuk tolak kan. Okay, dan kalau semakin besar jisim, maka pecutan dia akan kurang. Okay, so untuk kita kaitkan dua hubungan ini, so daya ini sebenarnya, okay, bila dia bertambah, maka jisim akan bertambah. So F berkadar terus dengan M. Okay, F berkadar terus dengan M dan A berkadar songsang dengan 1/M. Okay, 1/N. So ataupun kita boleh kata F berkadar songsang dengan 1/F. Jadi bila kita cuba kaitkan tiga-tiga ini, kita akan dapat F sebenarnya berkadar langsung dengan M. Okay, F berkadar langsung dengan M dan juga A. Okay, A. Okay, so dekat sini apa yang saya masukkan adalah bila kita ini saya tulis salah, sorry. Okay, bila kita gunakan daya yang banyak, okay, bila kita gunakan daya yang banyak, barulah kita dapat menyebabkan pecutan dia tinggi.
untuk memastikan dia punya daya besar. Contohnya daya enjin kan. So, bila kita ada daya enjin yang besar, maka dia akan lebih laju. Bila lebih laju, maksudnya pecutan dia lebih tinggi. Okay, so dia ada formula F berkata terus dengan M dan juga A. Okay, so F berkata terus dengan M dan juga A. Nanti kita akan tengok kadar perubahan momentum ini, kalau kita cuba tulis, okay, momentum formula dia adalah MB. Okay, MB. So, momentum kita ada perubahan. Bila ada perubahan, maksudnya kita ada MV tolak MU. Okay. Momentum akhir dan momentum awal. Dan bila kita sebut kadar, maka kita ada T kat bawah. Okay, ada T kat bawah. Dan kita cuba ungkapkan V tolak U bagi T. Okay. Bila kita cuba keluarkan M, okay, V tolak U bagi T. Maka yang ini adalah pecutan sebenarnya. So formula F equals to MA. Okay, F equals to MA. Okay, so formula F sama MA adalah hukum Newton kedua. Okay, so kalau kita tengok daripada satu contoh, so contoh dia satu objek berjisim 3 kg bergerak dengan hal laju seragam. So anda kena highlight. Okay, contohnya hal laju seragam, maksudnya V adalah seragam. So A adalah kosong. Okay, A adalah kosong. Apabila daya 6 Newton bertindak ke atasnya, seperti raja A, jika daya yang bertindak itu ditambah menjadi 15 Newton seperti raja B. So berapakah daya paduan yang bertindak? Okay, untuk kalau kita tengok raja 1 ni, okay, dia punya pecutan adalah kosong. Bila pecutan kosong, maksudnya dia punya daya paduan adalah kosong. So, dekat gambar sini kita nampak kita ada daya bertindak ke depan 6 Newton kan. So, apakah daya lagi yang tidak ditunjukkan dekat sini? So, kita tahu dia ada daya geseran. Daya geseran. Jadi daya geseran ni dia adalah sama dengan daya tolak. Okay. So F net sama dengan F tolak F kecil. Saya akan tulis F kecil ini sebagai daya geseran. So kita tahu daya tarik ini adalah 6 Newton. Okay, 6 Newton. Dan F kecil ini saya tak tahu berapa. Dan jumlah daya adalah kosong. Dan memandangkan kita ada daya bersih adalah kosong, maka daya geseran adalah 6 Newton. Okay, 6 Newton. So sekarang bila kita cuba tengok kepada gambar B, kita masih ada daya geseran adalah 6 Newton. Okay, 6 Newton. Jadi sekarang untuk raja B ini kita nak cari daya paduan. So F net adalah kita ada daya tarikan 15 Newton tolak daya geseran. So 15 tolak 6. Kita dapat jawapan 9 Newton. Okay, so ini adalah daya paduan. Okay, daya paduan. Dan kemudian bila kita nak cari pecutan, kita kena guna formula F sama dengan MA. Okay, di mana A sama dengan F bagi M. Okay, so F ini kita jangan ambil 15 sebab ini hanya daya ke depan saja. Kita kena ambil hasil daya, the final resultant force. So final resultant force dia adalah 9. 9 bahagi jisim adalah 3. Okay, 3. So jawapan adalah 3 meter per saat kuasa 2. Okay, 3 meter per second square. Ataupun 3 Newton per kg. Kalau kita tengok unit dia, Newton per kg juga adalah unit untuk pecutan. Okay, 3 Newton per kg. Okay, ini adalah satu contoh masalah bagi F sama dengan MA. Okay, satu contoh lagi.
Kalau kita ada sebuah kereta berjisim 1000 kg, okey dekat sini ya 1000 kg ya. Bergerak pada halaju 20 meter per saat. Okey, diberhentikan dalam masa 5 saat apabila brake-nya dikenakan. Jadi kirakannya pecutan. Okey, kirakannya pecutan. Oleh itu kita nampak dekat sini dia dia perlu kita kirakan A. Okey. So kalau kita ingat semula untuk topik 2.1, okey, kita ada formula V tolak U bagi T. Kan? So mula-mula kita punya halaju adalah 20. Dan akhirnya bila dia berhenti, halaju akhir adalah kosong. Okey, dan masa untuk berhenti adalah 5 saat. Jadi nya pecutan adalah negatif 4 ms negatif 2. Okey, ini adalah jawapan bagi 1. Dan untuk yang kedua, daya untuk membrake purata. Berapa daya untuk kita memberhentikan kereta tersebut? So F sama dengan MA. Di mana M adalah 1500 darab negatif 4. Jadi kita punya daya adalah negatif 6000 Newton. Okay, kenapa daya dia negatif? Maksudnya daya ini adalah ke arah berlawanan. Kalau kereta saya sedang bergerak ke depan, so daya membrake ini maksudnya daya yang sedang menyebabkan kereta saya berhenti. So saya perlu daya yang bertentangan. Okay, so negatif ni bukan maksudnya kita hutang daya. Ini bermaksud kita punya daya adalah dalam arah bertentangan. Okey, so ini adalah contoh 2. Dan kita cuba tengok kepada hubungan. Okey, hubungan dia kalau untuk raja A dan raja B ya. Okey, biasa dia akan tanya dalam paper 3. Okey, paper 3. So dia akan suruh anda buat eksperimen. Okey, eksperimen berkaitan dengan F sama dengan MA. Nanti kita akan bincang dalam soalan nanti. Jadi kita cuba bandingkan dua-dua gambar ini, apa yang beza sebenarnya. Kita tengok orang dia satu. Okey, orang yang satu. So that means daya tolak adalah sama. Okey, daya tolak adalah sama. So F ini dia adalah CV. Okey, di mana CV adalah pemboleh ubah dimalahkan. Okey, daya adalah pemboleh ubah dimalahkan. Dan apa yang berubah dalam gambar dua-dua gambar ini? Kita nampak sorry. Saya terbalik. Okey, saya terbalik ya, sorry. So, daya yang tolak adalah anjing, bukan daya yang ditarik adalah anjing, bukan lelaki ni. Okey, bukan lelaki ni. Jadi kita nampak anjing yang tarik ini, kalau untuk anjing pada raja A adalah 1 seekor kan. Kalau untuk raja B dia ada 3 ekor. So kita ada 1 ekor dan 3 ekor. Jadi kalau 1 ekor dia akan tarik dengan 1 daya. Okey, kalau kita ada 3 ekor, kita akan ada 3 F. Okey. Kita ada F, kita ada F, kita ada F. Okey, so kita ada 3 F. Jadi yang beza adalah daya. Daya yang menarik jisim ini adalah beza. Okey. So apa yang berubah sebenarnya? Bila kita punya daya berubah, apa yang kita perhatikan? What can we observe from this diagram? Kita nampak pecutan akan berubah juga. Untuk raja A, pecutan dia adalah A. Untuk raja B, pecutan adalah 3A. So kita nampak pecutan berubah juga. So MV adalah daya. Okay, MV adalah daya. Okay, daya. Dan RV adalah apa? Adalah pecutan. Okay, MV adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. RV adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan apa yang kekal sama? Okay,
jisim dekat sini. Okay, jisimnya kekal sama. Anjing-anjing ini mereka menarik beban yang sama. So, untuk CV, constant variable, jisim. Okay, jisim. So, yang manakah bergerak lebih laju dan memecut? So, jawapan adalah rajah B. So, kalau kita cuba lukiskan graf, so, pecutan A berkadar terus dengan daya. Okay, berkadar terus dengan daya. Kalau semakin banyak daya, semakin banyak pecutan. So, dia punya graf sepatutnya kena straight line. Okay, kena satu straight line. Okay, satu straight line macam ini. Okay. Okay, kalau saya ada gambar, okay, di mana bila kita punya kita punya daya adalah sama, okay, kita punya daya adalah sama, tapi jisimnya berbeza. Okay, seperti yang ini, daya dia sama, daya tolak adalah sama, tetapi jisimnya berbeza. So, berapa pecutan dia? So, kita tahu MV dekat sini adalah jisim. Okay, jisim dia berbeza. Jisim. Dan apa yang akan berubah? Pecutan. Okay, pecutan akan berubah. Dan constant variable, apa yang sama? Orang tolak dengan sama daya. So, daya adalah sama. Okay, daya adalah sama. Jadi kita nampak apabila jisim dia bertambah, pecutan akan berkurang. Okay, jisim dia bertambah, pecutan akan berkurang. Jadi bila kita lukis graf, kita punya graf akan untuk A dengan M berkadar songsang kan. So dia akan macam ini. Okay, dia adalah satu graf lengkung. Kalau kita cuba baca ini ya, A berkadar songsang dengan M kan? A berkadar songsang dengan M. Saya boleh juga baca seperti ini. A berkadar terus dengan 1/M. Okay, berkadar terus dengan benda ini. Maksudnya 1/M bertambah, A akan bertambah. Okay, jadi kalau kita ada graf A melawan 1/M, dia punya graf adalah graf lurus. Okay, straight line macam ini. Okay, sebab dia punya pasti adalah 1/M. Okay, jangan keliru dengan dua graf ini ya. A berkadar songsang dengan M, so kita ada lengkung macam ini. Kalau A berkadar terus dengan 1/M, kita ada straight line. Okay, kita ada straight line. Okay, so ini adalah konsep-konsep yang penting berkaitan dengan daya. Okay. Yang penting anda kena pastikan keadaan dia adalah halaju seragam, adalah pecutan ataupun dia bergun. Anda kena cek sama ada dia adalah daya seimbang ke tidak. Daya seimbang ke tidak. So kita cuba tengok kepada satu soalan dan kemudian kita tengok kepada pasir. Kita tengok kepada latihan. Latihan dekat, saya ambil soalan 4 lah. So, satu jasad berjisim 2 kg apabila ia ditarik di atas meja mengufuk dengan daya 5 Newton. Anda boleh cuba lukis lah. Ditarik dengan 5 Newton. F sama dengan 5. F sama dengan 5 dan jisim M adalah 2 kg. 2 kg. So dia bergerak dengan halaju seragam. Highlightkan halaju seragam. So bila halaju seragam maksudnya dia adalah daya seimbang. So F net sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Di mana daya ke depan sama dengan daya ke belakang. Jadi F tolak sama dengan daya geseran. So daya geseran sebenarnya sama dengan 5 Newton. 5 Newton. So kita ada satu daya geseran ke belakang dengan 5
Newton. Okay, 5 Newton. Dan kalau kita punya daya menjadi 17 Newton. Dan sekarang kita carikan Fnet. Daya paduan adalah 17 tolak 5. Okay, 17 minus 5. So, kita dapat 12 Newton. Dan kemudian, kita nak carikan pecutan kan. So, A sama dengan F bagi M. Di mana F ini adalah daya bersih 12 bahagi 2. Kita akan dapat 6 meter per saat kuasa 2. Okay, 6 meter per second square. Okay, so ini adalah satu contoh 4. Okay, maybe one more question. Kita tengok soalan 3. Okay, soalan 3. Kita ada hal laju U sama dengan 0. Akhirnya, troli ini akan berhenti kan. Okay, U sama dengan 6. U sama dengan 6. Dan akhirnya, P adalah 0. So, dia tak bagi anda masa. Tetapi anda kena carikan A. Okay, A adalah berapa. Okay, memandangkan kita tengok, kita ada satu daya geseran yang menyebabkan objek ini berhenti kan. Jadi, kita kena carikan A dengan formula daripada topik 2.1. Okay, P kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Dalam ujian SPM ataupun exam lain, biasanya dia akan cuba gabungkan konsep-konsep daripada topik yang berbeza. Okay, dia bukan purely hanya topik daya saja, tak. Dia mungkin akan ambil topik lain supaya anda perlu mengaplikasikan pengetahuan daripada topik lain. Jadi kita tengok V adalah 0, U adalah 6 kuasa 2 tambah 2A dan S ini adalah 2.8. Okay, 2.8. Jadi negatif 36 sama dengan 5.6A. So A sama dengan negatif lebih kurang 6 berapa? 6.4. Okay, lebih kurang lah. Negatif 6.4 meter per saat kuasa 2. Okay, seterusnya kita kirakan F. F sama dengan MA. Di mana M adalah 2 kg darab negatif 6.4. Jadi jawapan adalah negatif 12.8 Newton. Maksudnya daya untuk memberhentikan troli ini adalah daya geseran dengan nilai negatif 12.8 Newton. Okey, so ini adalah soalan 3 lah. Okey, clear? Jadi ingat untuk topik ini formula yang penting adalah F sama dengan MA. Okey, F sama dengan MA. Dan sekarang kita cuba tengok kepada soalan pasir. Okey, anda boleh carikan dokumen ini daripada Google Classroom. Okey, Google Classroom daripada ulang kaji pasir lah, boleh ambil daripada sini. Okey, so kita boleh cuba tengok kepada latihan. Okey, ulang kaji pasir. Okey, so kita tengok kepada kertas 1 dulu. Okey, soalan 2011, soalan 6. Raja 4 menunjukkan seorang budak menarik sebuah blok di atas permukaan kasar dengan daya F. Okey, so kita tengok F ini dia bertindak ke atas. Okey, dengan satu sudut. Okey, satu sudut. Okey, kalau untuk lelayan daya ini dia adalah topik 2.9 untuk silibus silibus lama. Kalau silibus baru kita akan belajar dalam Form 5. Okay, dalam silibus Form 5. Di mana kita boleh pecahkan daya ini kepada dua komponen. Okey, kalau kita cuba tarik macam ini, maksudnya kita ada satu daya pergi ke kanan.
pergi ke depan. Kita panggil daya Fx. Dan satu lagi daya adalah Fy. Sebab blok ini kalau kita tarik, kita mungkin akan nampak blok mungkin cuba cenderung ke atas kan, ke arah atas. Jadi kita ada deraian daya. Yang ini saya akan ulang kaji dalam topik 2.9 bagi pelajar Form 5. Untuk pelajar Form 4, kita akan cuba topik ini pada tahun depan. Pada tahun depan. Okay. So, sebenarnya kalau kita ada F, sini adalah theta. So, Fx adalah F cos theta. Okay, cos theta. Dan Fy adalah F sin theta. Okay, sin theta. Okay, ini adalah topik lain lah. Saya tak nak terangkan banyak sangat. Okay, selain itu, kita nampak untuk blok ini, apakah daya yang bertindak ke atas blok? So, blok selalu mesti ada berat. So, berat selalu bertindak ke bawah. Okay, bertindak ke bawah. Dan memandangkan daya ini adalah dia bertindak ke atas satu permukaan kasar. Bila ada permukaan kasar, maksudnya dia ada daya geseran. Okay, so kita ada daya geseran yang pergi ke belakang. Dan soalan, seperti kita dah bincang semalam, kalau kita berdiri di atas lantai dan memandangkan kita ada berat kan, so adakah blok ini akan selalu pergi ke bawah, terjunam, okay, sink to the bottom, sehingga kita tak akan nampak? Tak ada kan? Kita dapat selesa berdiri di atas lantai. Tetapi kenapa kita boleh berdiri di atas lantai tanpa terjunam ke bawah? Sebab ada satu daya bertindak ke atas. Dipanggil sebagai daya tindak balas ataupun daya normal. Okay? Daya normal. So, daya normal ini adalah daya pasif. Okay, daya pasif. Yang disebabkan oleh berat. Bila tak ada berat, maka tak ada daya normal. Okay, so daya berat ini adalah aktif. Daya normal ini adalah pasif. Jadi, jawapan untuk soalan satu ini adalah so kalau dia ada daya geseran, kita boleh outkan B dengan C. Dan kita nampak sebenarnya daya ini adalah daya angkat. Maka kita ada daya normal, okay, untuk bertindak ke atas. So jawapan adalah donkey. Okay, jawapan adalah donkey. Okay, soalan 2012, question 4. Pelajar satu menunjukkan satu objek pegun. Okay, tolong highlightkan pegun. Apabila daya-daya F1, F2, F3 dan F4 dikenakan. So, bila pegun, maksudnya daya paduan adalah kosong. Bila daya paduan kosong, kita nak tahu F3 dengan F4, okay, adalah sama. Okay, F1 dan F2 adalah sama. So, jawapan adalah, okay, mana satu yang betul? Jawapan adalah C. Okay, C adalah betul. Okay, daya seimbang. Okay, daya seimbang. Okay, kalau soalan saya tukar. Okay, tukar. Objek ini sedang memecut ke depan. Okay, memecut ke depan. So, yang manakah adalah betul? Kalau pecut ke depan, that means F3 adalah lebih tinggi berbanding dengan F4. So, jawapan adalah F3 lebih tinggi daripada F4. Okay. Kalau objek ini sedang niat pecut, okay, dia sedang berkurang hal laju, maka F4 tinggi, F3 adalah kurang. So, jawapan adalah donkey. Okay, donkey. Okay, kalau kita ada kapal terbang, kapal terbang dia mendarat. Okay, dia nak mendarat kan. Jadi, mana satu betul? Kita tengok F1 dengan F2. Mana satu akan lebih tinggi? Okay, of course F2 akan lebih tinggi sebab kita nak mendarat kan.
So kita nak pergi bawah. So F2 lebih tinggi daripada F1. Kalau kapal terbang, dia nak berlepas, dia nak terbang. So kita perlu daya angkat yang lebih tinggi daripada berat. So F1 lebih tinggi daripada F2. So yang penting kita tengok hasil, okay, the result. Daya paduan pergi ke mana? Pergi ke atas, pergi ke bawah, pergi ke depan ke belakang. Okay. Okay, so jawapan adalah C. Soalan 2013. Situasi manakah menunjukkan daya-daya dalam keseimbangan? So bila daya seimbang, maksudnya daya paduan adalah kosong. Bila daya paduan adalah kosong, sama ada hal laju kosong ataupun pecutan kosong. Okay, so a car is speeding up on a highway, salah. Okay, bot bergerak dengan hal laju seragam, betul. Okay, laju seragam. Kapal terbang berlepas di atas landasan, okay, salah. Sebab bila dia berlepas daripada hal laju dia kosong, menjadi hal laju dia tinggi. Okay. Penunggang basikal memperlahankan basikal ni salah. Sebab dia mengalami niat pecutan. Jadi jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy. Okay, seterusnya 2014. Daya-daya seimbang yang bertindak ke atas objek yang sedang bergerak akan membuat objek itu apa? Okay, jawapan adalah dongki ya. Dongki. So anda nampak banyak soalan yang bertanya tentang daya seimbang tak seimbang. Okay. Dan kemudian soalan 14 lagi. Rajah manakah yang menunjukkan daya-daya tak seimbang? So bila daya tak seimbang maksudnya daya paduan tak sama dengan kosong. Maka dia ada pecutan. Okay, pecutan ataupun niat pecutan. Okay, dia ada positif pecutan ataupun negatif pecutan. Sebuah kereta berhenti di sesuatu simpang, salah sebab ini pegun. Ini V adalah kosong. Sebuah kapal terbang berlepas dari landasan, betul sebab dia ada pecutan. Sebuah kereta api bergerak dengan hal laju seragam, okay, maksudnya pecutan dia adalah kosong. Okay, so C adalah salah. Dan untuk D, sebuah kapal selam ada pegun, so hal laju adalah kosong. Jadi jawapan adalah boy. Okay, jawapan adalah boy ya. Okay, jawapan adalah boy. Okay, soalan 2016. Berapakah pecutan kereta itu? So kita carikan di manakah daya bersih atau daya paduan. So manakah daya yang lebih besar? 12,000 tolak 10,000. 12,000 tolak 10,000. Kita dapat 2,000 Newton. 2,000 Newton adalah daya bersih. So at the end, daya paduan ni adalah daya yang boleh mewakilkan hasil tambah tolak bagi semua daya. At the end, kita ada satu daya ke depan dengan 2,000 Newton. Okay, 2,000 Newton. Kemudian, carikan pecutan. So A sama dengan F bagi M. Di mana F adalah 2,000 bahagi 900. So jawapan adalah 2.22 meter per saat kuasa 2. Okey, seterusnya kita pergi kepada 2017 soalan 8. Okey, Raja 5 menunjukkan satu aktiviti tarik tali. Ali berada dalam keadaan pegun apabila ditarik oleh rakan-rakan yang lain. So, situasi ini berlaku kerana apa? Kerana bila pegun, maksudnya daya dia seimbang. Okey, daya dia seimbang. Daya dia adalah seimbang. F net sama dengan kosong. So, jawapan adalah dongki. Okey, daya-daya dalam keseimbangan.
Okey, daya-daya dalam keseimbangan. Okey, seterusnya 2018, soalan 7. Raja 5 menunjukkan daya yang bertindak ke atas seorang pelumba basikal. Jisim basikal dan pelumba basikal adalah 95 kg dan 70 kg. So, berapakah pecutan? So, sekarang kita tengok daya manakah yang menang. 550 dan 150. So, yang menang adalah depan kan? Depan menang. Menang berapa? So, F net sama dengan 550 tolak 150. Jadi, jawapan adalah 400 Newton. Okay, 400 Newton. So, daya paduan adalah ke depan dengan 400 Newton. So, A sama dengan F bagi M. Di mana F adalah 400 dan M adalah jisim kena tambah basikal dengan pelumba basikal. So, 79.5. Okay, 79.5. Dan jawapan adalah berapa? Lebih kurang 5.03 kan? Okay, 5.03. Okay, jawapan adalah A. Okay, answer is A. Okay, so kita dah selesai objektif dan sekarang kita cuba tengok soalan subjektif kertas 2 bahagian A. 2014 soalan 4, Raja 4.1 menunjukkan satu kotak 50 kg ditolak oleh seorang lelaki dengan daya 300 Newton. Okay, so 300 Newton tolak ke depan. Kotak itu bergerak dengan halaju seragam. So, highlightkan halaju seragam. Bila halaju seragam maksudnya, A adalah kosong. Bila pecutan kosong, maksudnya daya bersih atau daya paduan adalah kosong. Maka kita boleh kata ia adalah daya seimbang. So, apakah maksud daya? Okay, apakah maksud daya? So, daya adalah tindakan tolak ataupun tarik. Daya adalah tindakan tolak atau tarik. Okey. Kalau anda nak huraikan pun boleh. Yang mengubah keadaan. Okey, keadaan atau gerakan sesuatu objek. Okey. Daya adalah tindakan tolak atau tarik yang mengubah keadaan atau gerakan sesuatu objek. Okay, so kita tahu bila ada daya ke depan 300 Newton, di manakah daya yang tidak ditunjukkan dalam gambar ini? So, satu daya yang missing adalah daya geseran. Okay, F. Okay, daya geseran. So, daya geseran ini sama dengan daya paduan, daya tolak 300 Newton. Okay, 300 Newton. Okay, so berapakah daya geseran yang bertindak pada kotak itu? So, jawapan adalah 300 Newton lah. Okay, 300 Newton. 300 Newton. Okay, 300 Newton. Raka satu graf sesar masa untuk pergerakan kotak itu dalam darjah 4.2. Okay, kalau dia punya halaju seragam, so graf ini adalah sesar masa kan. Kalau halaju seragam maksudnya dia akan bergerak dengan positif. Okay, positif. So, dia adalah satu nombor. Contoh, mungkin 2 meter per saat. Kan? Okay. So, kita punya kecerunan adalah positif. Ia akan macam ini. Okay. Ingat tak? Kalau kita ada graf macam ni kan, yang ini maksudnya halaju positif. Yang ini maksudnya halaju dia negatif.
Yang ini maksudnya halaju bergun, tidak bergerak. Okey, so inilah jawapan. Okey, seterusnya daya tolak ditambah kepada 350 Newton. So sekarang kita ada 350 Newton. Dan daya geseran tadi adalah 300 Newton kan? Okey, so hitung daya paduan. So F net sama dengan 350 tolak 300. So kita dapat bagi 50 Newton. Okey, 50 Newton. Okey, jangan ingat bila daya seimbang, maka objek tidak bergerak. Okey, tak semesti. Okey, objek itu dia masih bergerak tapi dengan hal laju seragam. Tapi bila daya melebihi daya geseran, maka dia akan mengalami pecutan. Okey, mengalami pecutan. Dan kirakan pecutan kotak itu. So, A sama dengan F bagi M. Di mana F ini adalah 50 dan M A ini adalah jisim. Jisim bagi kotak ini adalah 50 juga. Okey, 50. So, jawapan adalah 1 meter per saat kuasa 2. Okey, 1 meter per saat kuasa 2. Okey, dan seterusnya kita tengok soalan 2015. Okey, apakah maksud daya seimbang? Okey, apakah maksud daya seimbang? So, maksudnya adalah daya paduan sama dengan kosong. Okey, daya paduan sama dengan kosong. Daya paduan. Okey, ataupun anda tulis daya bersih. Daya bersih adalah sifar. Okey, adalah sifar. Okey, daya bersih adalah sifar. So, gambar ini tunjuk kita ada jisim 1000 kg dan tujahan enjin adalah 5000 Newton. Okey. Apabila 5000 Newton, kereta itu bergerak dengan kelajuan seragam. Okey, kelajuan seragam maksudnya daya bersih adalah kosong. Jadi, F net sama dengan kosong. Okey, kosong Newton. Okey, dan seterusnya dia akan tanya, biasa dia akan tanya, berapakah daya rintangan? So, samalah, sama dengan daya tujah. 5000 Newton lah. Okey, so jawapan untuk rintangan adalah 5000 Newton. Okey, 5000 Newton. Dan jika daya tujah tambah kepada 9000 Newton, so berapakah pecutan? So sekarang kita ada 9000 Newton dan daya geseran adalah, daya rintangan adalah 5000 Newton. So F net sama dengan 9000 Newton tolak 5000 Newton sama dengan 4000 Newton. Dan kemudian kita nak cari pecutan guna formula A sama dengan F bagi M. Okey, 4000 bahagi jisim adalah 1000. So jawapan adalah 4 meter per saat kuasa 2. Okey, 4 meter per second square.
Okey, seterusnya 2016 soalan 5. Darjah 5.1 menunjukkan dua penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang ditentukan dalam masa 3 saat. Okey, so yang ini ya. Dan darjah 5.2 menunjukkan hanya seorang penunggang sedang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang sama dalam 7 saat. Okey, 7 saat. So, namakan daya yang bertindak antara daya basikal dengan jalan raya. So, jawapan adalah daya geseran. Okey, daya geseran. Okey, daya geseran. Friction. Okey, daya geseran. Perhatikan darjah 5.1 dan 5.2. Okey, dua-dua gambar ini. Bandingkan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal yang melibatkan basikal bergerak ke hadapan. So, untuk darjah 5.1, kita ada dua orang untuk mengayuh basikal kan. Tapi untuk 5.2 hanya seorang saja. So kalau dua orang mengayuh basikal, dia punya daya adalah lebih besar. So bila kita ada soalan bandingkan, so tolong ada keyword, tuliskan keyword lebih atau kurang. So daya darjah 5.1 lebih tinggi daripada daya darjah 5.2. Okey, sebab darjah 5.1 ada dua orang menunggang, dua orang mengayuh basikal. Tapi darjah 5.2 hanya satu orang saja. Okey, seterusnya bandingkan masa untuk mengayuh dan tiba pada jarak yang sama. Jadi kita nampak darjah 5.2 dia lebih lambat sikit berbanding dengan darjah 5.1. Okey. So darjah 5.1 3 saat, darjah 5.2 7 saat saja. Okey, so jawapan adalah masa yang diambil dalam darjah 5.1 lebih pendek daripada darjah 5.2. Okey, seterusnya berdasarkan jawapan, bandingkan pecutan basikal. So kita tahu darjah 5.1 dia lebih cepat kan? Lebih cepat berbanding dengan darjah 5.2. So pecutan darjah 5.1 lebih tinggi daripada darjah 5.2. Okey. Hubung kait daya yang dikenakan oleh penunggang basikal dengan pecutan basikal. Okey, anda kena tahu mana satu adalah MV, mana satu adalah RV. Kalau MV adalah daya. Okey, MV adalah daya. Dan RV adalah pecutan. Jadi kita tulis jika maka ataupun semakin. Kalau untuk paper tu, kalau anda tulis berkata terus pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, jika daya bertambah, maka pecutan bertambah. Okay. Jika daya bertambah, maka pecutan bertambah. Okay. Seperti saya bagi contoh semalam kan. Okay. So, jangan terbalikkan. Jangan terbalik sebab contohnya kalau hujan maka lantai basah. Tapi kita tak boleh tulis jika lantai basah maka hujan. Itu salah. Logik dia salah. Sebab kita tahu apakah sebab. Sebab daya dia bertambah. Oleh itu pecutan akan bertambah. Bukanlah sebab pecutan bertambah maka daya bertambah.
Okay, faham tak? So depan mesti letak sebab. Lepas tu belakang adalah akibat. Okay, so ini adalah simple logic ya. Okay, anda belajar dalam matematik kan? Okay, kecuali kalau ada statement if and only if. Okay, like this. Saya sentuh sikit lah matematik. So, okay, A equals to B if and only if B equals to A. Okay, so maksudnya kalau statement ini adalah betul, maksudnya kalau jika A maka B dan jika B maka A. Okay, contoh matematik ah, kalau kalau X kuasa 2 sama dengan 9 if and only if X equals to 3. Okay, so statement ini betul tak? Kalau kita tengok X square equals 9. Okay, so kalau saya cakap jika X sama dengan 3, maka X kuasa 2 sama dengan 9, betul kan? Okay, tetapi kalau saya terbalikkan, jika X kuasa 2 sama dengan 9, maka X sama dengan 3, betul tak? Okay, tak betul sebenarnya. Okay, sebab X mungkin boleh negatif 3, kan? Okay, sebab ada dua jawapan untuk X. So, kalau kita cuba terbalikkan, tak semestinya betul. Macam kalau jika manusia, maka ada dua kaki. Tapi kita tak boleh cakap jika dua kaki, maka adalah manusia. Okay, dua kaki mungkin ayam, mungkin haiwan-haiwan lain. So, untuk logik ni jangan kelirukan. Okay, so kita letak sebab di depan, tak akibat di belakang. Okay, seterusnya, namakan hukum fizik yang terlibat di 5V4. So, hukum ini adalah hukum gerakan Newton kedua. Okay, hukum gerakan Newton kedua. Okay. Apakah yang terjadi pada pecutan basikal dalam halaman 5.1 apabila kedua-dua penunggang basikal itu membongkok ke depan? Okay, membongkok ke depan. So kalau mereka cuba rendahkan badan mereka ke depan. So sebenarnya kita nampak selalu banyak penunggang basikal dalam acara mereka cuba bongkokkan badan supaya apa? Supaya dapat mengurangkan rintangan. So rintangan udara. So kita akan cakap dia lebih cepat. Okay, pecutan lebih tinggi. Okay, kenapa? Sebab daya rintangan berkurang. Okay, daya rintangan berkurang. Okay, so akhir sekali saya nak terangkan sikit tentang eksperimen. Okay, so kalau kita tengok kepada 2018 soalan 9, sebelum eksperimen kita ada bahagian B ya. Bahagian B 2018. So sama juga kita pernah tengok gambar ini. So apakah maksud jisim? Saya dah jawab. Okay, jisim maksudnya kuantiti zirim yang terkandung dalam satu jasad kan. Okay. So sekarang kita bandingkan jarak yang dilalui. Okay, jarak yang dilalui. So untuk gambar ini kita nampak kalau untuk A, dia punya jarak adalah 100 meter. Kalau untuk S, dia punya jarak adalah 200 meter. Okay, anda boleh cuba tuliskan
maklumat dekat gambar supaya senang nak baca. Okey. Dan kita tahu masa dia adalah sama. Okey, masa dia adalah sama. Masa dia sama. Oleh itu kita nampak R ini dia punya daya adalah kurang. Okey, F adalah kurang. Dan untuk S dia punya F adalah banyak, adalah tinggi. So, untuk jawab soalan B, bezakan jarak yang dilalui. So, jarak macam mana nak jawab? Okey, so jarak R adalah lebih pendek. Okey, lebih pendek daripada jarak S. Okey, satu markah. Okey, kedua, kita nak jawab daya yang dikenakan. Okey, daya R lebih apa? Lebih rendah. Lebih kecil daripada S. Okey. And then untuk pecutan R lebih kecil juga kan daripada S. Okey, anda letakkan jawapan lah. Okey, saya tak nak tulis kat sini. Kemudian, so soalan 1 ini 3 markah. Kemudian, hubung kaitkan jarak yang dilalui oleh sampan dengan daya. That means kita cuba buat hubungan antara kedua-dua ini. So jika apa maka apa. Okay. So jika daya tinggi maka jarak jika daya tinggi maka jarak panjang. Okay. So untuk jawapan ini, jika daya tinggi maka jarak panjang. Okay. Jika jarak tinggi maka jarak panjang. Dan kemudian kesimpulan berkaitan hubungan antara daya dengan pecutan ya. So kesimpulan, semakin tinggi daya semakin tinggi pecutan. Okay, so kita dapat 5 markah. Okay, so ini jawapan untuk B2. Okay, B2. Okay, so dah selesai. Okay, soalan bahagian C ni anda boleh cuba. Okay, saya tak nak bincang sebab kita kesetukan masa. Saya nak sentuh sedikit untuk eksperimen. Okay, untuk eksperimen ini, kita tahu bahawa kalau kita nak ukur gerakan, kita menggunakan jangka masa detik kan? Masih ingat tak? Jangka masa detik yang menghasilkan banyak titik kan? Yang ini kan? Okay, kita boleh menganalisis bidang detik untuk carikan pecutan. So, kita buat eksperimen dengan melalui jangka masa detik. Jadi, kalau kita cuba tengok gambar 3 ini, soalan 3 ini, so apa beza antara dua gambar ini? Tadi kita dah bincangkan. So, daya dia sama. So, CV adalah daya, okay, F. Dan RV juga MV. So, apa yang beza adalah jisim. Jisimnya beza kan? So, mass adalah boleh ubah, dimanipulasikan. Dan kita nampak bahawa troli bergerak dengan lebih cepat. Okay, so pecutan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, sama juga kalau kita nak jawabkan satu inference, keyword mesti gunakan bergantung kepada. Okay, RV bergantung kepada MV. Okay, so dekat sini pecutan bergantung kepada jisim. Okay, pecutan bergantung kepada jisim. Dan kalau kita nak tengok soalan B, kita cuba jawab hipotesis. So semakin apa MV, semakin apa
RV. Okey, contohnya semakin tinggi jisim, semakin kurang pecutan. Okay, semakin tinggi jisim, semakin kurang pecutan. Okay, so kita dah jawab dulu yang ni pemberi ubah, eksperimen dan A dengan B. Kemudian untuk menjaga eksperimen seperti menggunakan troli, jangka masa detik, pita detik dan tali kenyal dan lain-lain, kita cuba design satu eksperimen. So untuk tujuan, keyword adalah untuk mengkaji hubungan. Okay, kaji hubungan antara RV dengan MV. Okay, dekat sini saya tunjukkan jawapan. Mana saya? Okay, this one. Okay, so dia ada dua jenis eksperimen. Satu adalah hubungan antara jisim dengan pecutan. Okay, so untuk ini kita tengok kedua-dua lelaki ini menggunakan daya yang sama, tetapi lelaki B dia lebih laju daripada lelaki A. Jadi pecutan bergantung kepada jisim dan pecutan berkurang apabila jisim objek bertambah. Okay. So ini adalah hipotesis. Kemudian untuk senarai radas tambahan, kita tengok dulu susunan radas. Okay, susunan dia kita mesti ada bekalan kuasa, okay, ataupun bateri. Bekalan kuasa dan kita pasang kepada jangka masa detik. Okay, bekalan kuasa jangka masa detik. Dan kita perlu ada pita detik yang diikat dengan troli. Okay, troli. So apa yang kita nak buat adalah kita mau tambahkan jisim kan. So mula-mula kita letak satu troli. Okay, dan kita tarik dengan tali kenyal, plastik cord. Okay, ini panggil tali kenyal. Tali kenyal. Okay. Dan bila kita tarik, kita kena pastikan panjang dia adalah sama. Sebab kalau kita tarik sedikit, so dia panjang dia akan pendek kan. Bila kita tarik dengan semakin panjang, maksudnya kita perlukan banyak daya. So bila kita kekalkan kita punya panjang tali, apabila kita tarik, maksudnya kita kekalkan kita punya daya. Okay, because kita tak ada alat untuk ukur daya. Okay, kita tak tahu, okay, sekarang saya guna berapa daya kan, kita tak boleh estimate. Tapi dengan cara kita gunakan tali kenyal, kita boleh pastikan kita punya daya yang dikenakan adalah selalu sama. Okay, so bahan-bahan lain seperti kaki retort, kita ada landasan terpampas geseran, okay, friction compensated runway untuk troli ini bergerak kan. Dan kita perlu pembaris meter, okay, untuk mengukur jarak dalam pita detik. Okay, so ini adalah susunan radas tambahan. So bila kita buat eksperimen untuk jisim ini, first kita guna satu troli. Contohnya mungkin troli ini 1 kg. Okay, 1 kg. Kemudian bila kita on, dan kita akan tarik. Okay, tarik. Lepas tu kita akan menghasilkan pita detik. Kan? Okay, lepas tu kita analisis pecutan. Kita boleh kira pecutan daripada pita detik kan. Okay, kita dah belajar dalam topik 2.1 kan. Kemudian kita nak ulang eksperimen kan. Kita guna jisim yang berbeza kan. Kita nak 2 kg. So sekarang saya cuba letak satu lagi troli ke atas. Okay, so jadi 2 troli. 2 troli kita tarik. Kita tengok macam mana. Kemudian 3 troli, 4 troli, 5 troli. Ini adalah cara kita nak buat eksperimen. Okay, so clear. So untuk tulis prosedur, ada 3 perkara penting. Pertama adalah kita tentukan satu nilai bagi MV. So MV adalah jisim. Kalau nak senang, kita boleh tulis 1 kg troli. Okay, 1 kg troli diikat dengan pita detik. Okay, pita detik
dan ditarik. Okey, sorry ya, dan saya tulis dengan teks lah. Okey. Okey, saya tulis kat sini ya. 1 kg tori diikat dengan pita detik dan ditarik dengan satu tali kenyal menuruni landasan. Okay, so satu markah dah. Yang keyword dia adalah 1 kg trolley. Okay, ada sesetengah buku mereka tak tulis 1 kg trolley. Mereka guna unit. Maksudnya kalau trolley dia jisim dia sama kan. So kalau saya gunakan 1 trolley dulu, kemudian saya guna 2 trolley, 3 trolley, 4 trolley, 5 trolley. So dia punya beza adalah dia guna unit trolley. Dia tak perlu tulis 1 kg. Dia ada tulis 1 trolley. Okay, dan kemudian kita ulang dengan 2 trolley, 3 trolley, 4 trolley dan sebagainya. Okay, so ini adalah step pertama. Keyword kita nak tentukan jisim. Okay, dan seterusnya kita nak mengukur RV. RV adalah pecutan. Okay, mengukur RV. So pecutan diukur dengan macam mana? Okay, kita analisiskan kita punya pita detik. Pecutan ditentukan dengan menganalisis pita detik melalui formula A sama dengan V tolak U bagi T. Okay, kita carikan pecutan dia. Okay, inilah step kedua. Dan kemudian kita ulang eksperimen. Okay, eksperimen diulang dengan, kalau anda tulis jisim, okay, 2 kg, 3 kg, 4 kg, dan 5 kg trolley. Okay, 5 kg trolley. Dan kalau anda guna unit trolley, so diulang dengan menggunakan 2, 3, 4 dan 5 trolley. Okay, pun boleh. Okay, tak ada masalah. Sebab kita tahu kalau trolley dia semakin banyak, maksudnya jisimnya semakin tinggi. Okay, ini adalah cara untuk kita tulis prosedur. Dan seterusnya untuk merekod data atau penjadualan data, kita kena buat jadual dengan 2 kolom. Kolom pertama adalah MV. Jangan lupa untuk tulis unit jika ada. Kalau anda tulis jisim, tuliskan unit dia kg. Kalau anda tulis bilangan trolley, tak payah ada unit. Okay. And then RV adalah pecutan. Okay, pecutan. Dan unit dia MS-2. Cara untuk menganalisis data, kita lukiskan graf. Paksi Y kita letak RV. Paksi X kita letak MV. Okay, so ini adalah hubungan antara pecutan dengan jisim. Okay, kalau kita ubah kita punya gambar, kalau kita tengok soalan seterusnya yang ini, okay, yang beza adalah daya. Okay, untuk orang pertama, dia untuk gambar pertama, satu orang saja yang mengayuh. Kalau untuk yang kedua, 2 orang mengayuh. So yang beza adalah daya kan? Beza adalah daya. So MV adalah daya, RV adalah pecutan. Dan jisim adalah CV. Okay. Pemberian di belakang adalah CV. So seperti gambar ini, jisim dia adalah sama, cuma daya dia berbeza. So MV sekarang adalah daya dan RV adalah pecutan. CV adalah jisim. Okay. Dan inference sama juga, RV bergantung kepada MV. So pecutan bergantung kepada daya. Hipotesis, semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. So susunan rada lebih kurang sama juga. Okay, sama juga. Cuma apa yang beza adalah, okay, jisim
sama kan? Kita guna satu troli. Contohnya saya guna 1 kg saja kan? Okay, tetapi daya dia berbeza kan? Okay, untuk daya kita susah nak ukur. Kita tak boleh agak 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton kan? So, kita boleh gantikan dengan unit tali kenyang. Okay, tali kenyang. Okay, maksudnya kalau kita tengok ada satu objek kan? Okay, satu objek ini, kalau seorang tarik, okay, tali dia satu kan? Satu tali ini, maka dia punya daya adalah 1 unit. Kalau kita ada 2 orang tarik, maka daya adalah 2 kali ganda kan? Kita panggil 1F dengan 2F. So, kita boleh gunakan tali untuk mewakili daya. Kalau satu tali, 1F. So, kita boleh ganti dengan 2, 3, 4, 5 tali kenyang. Okay, so kita tak payah guna 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. Tak payah. Sebab susah nak ukur. Okay. Jadi, untuk prosedur, keyword kita mulakan dengan 1 tali kenyang dulu. Okay, 1 tali kenyang. Yang lain samalah, disangkutkan pada troli, and then troli ini ditarik menuruni landasan. Okay, prosedur lebih kurang sama dengan yang tadi. Cuma untuk tadi, kita lebih fokus kepada jisim. Yang untuk ini, kita fokus pada daya. Kemudian, RV adalah sama. Kita menganalisis pita detik untuk mendapat pecutan. Ketiga, ulang eksperimen. Okay. Eksperimen diulang dengan menggunakan 2, 3, 4 dan 5 tali kenyang. Okay. 2, 3, 4 dan 5 tali kenyang. Okay. Kalau anda tulis daya 1, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton dan 5 Newton, tak ada masalah. Pun boleh juga. Okay. Technically speaking, tak ada salah. Untuk rekod data, so MV, daya. Ataupun anda tulis bilangan tali kenyang. RV dia sama dengan tadi. Dan untuk lukis graf, kita ada paksi Y, pecutan. Paksi X, kita boleh tulis daya. Kalau kita tulis daya F ini, kita punya unit adalah Newton. Kalau kita tulis bilangan, okay, bilangan, so tak ada unit. Okay, bilangan tali. Maka dia tak ada unit. Okay, so ini adalah eksperimen. Okay, anda kena follow kepada cara ini. Jangan suka-suka reka eksperimen sendiri. Sebab saya beritahu lah, sebab tahun lepas saya tanda paper 3 percubaan. Okay, ada pelajar, okay, dia suka hati saja. Dia tak guna alat yang dicadangkan dalam soalan. Dia suka hati saja, dia ikut soalan. Kalau soalan ada anjing, dia lukis anjing. Dia lukis anjing, anjing tolak. Okay, anjing tolak apa? Tolak beban. So dia tulis anjing, dia lukiskan anjing untuk cuba tarik beban ini. So sebenarnya salah. Sebab kita mau susun eksperimen. Takkanlah kita minta anjing untuk tarik beban kan? Macam kita nak buat eksperimen. Macam mana kita nak agak anjing ini dia tarik macam mana kan? So kita buat eksperimen dalam makmal, kita gunakan alat-alat rata sini. Okay, seperti bekalan kuasa, jangka masa detik, troli dan sebagainya. Okay, takkanlah kita guna kereta untuk buat eksperimen kan? So, apa yang kita rancang ini adalah konsep. Okay, konsep yang mewakili situasi sebenar. Okay, PowerPoint ini saya akan kongsikan, jangan risau. Dan kita pun dah sampai masa. So, ada soalan nak tanya tak? Okay, so untuk kertas 2 bahagian B, latihan lain, so anda boleh cuba untuk soalan sebelum makan ini, modifikasi. Okay, so biasa untuk soalan modifikasi kita ada table lah. Table, pertama kita tulis aspek. Okay, kedua kita tulis sebab. Okay, sebab.
And then kalau berdasarkan segi kita tengok kalau contohnya ketuparan bahan. Okay, bahan mesti kurang tumpat supaya lebih ringan. Tapi jisim dia kecil dan pecutan lebih tinggi. Daya enjin dia macam mana? Daya enjin mesti tinggi supaya pecutan yang tinggi. And then jarak membrake mesti jarak membrake yang pendek. Okay, supaya lebih selamat. Okay, lebih selamat untuk lebih cepat untuk berhenti. Okay, lebih cepat untuk berhenti. Okay, jenis daya dia macam mana? Nanti saya akan kongsikan jawapan lah. Okay. So, 2 minit lagi ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak? Okay, nampak mungkin hari ini tak berapa banyak orang kan. So, mungkin pelajar rasa penat kan. Kita dah ada kelas selama beberapa hari ini. So, esok mungkin kita rest dululah, kita break. Kita akan sambung pada minggu depan. Okay, saya akan cuba habiskan bab 3 untuk Form 4 sebelum cuti raya ini. Dan untuk ulang kaji nanti saya akan update lah to the latest news. Okay, so untuk pelajar Form 4 saya telah upload tutorial. Okay, tutorial untuk semalam punya latihan. Okay, latihan semalam. Okay, saya ada buat satu video, bolehlah anda tengok penerangan dalam video untuk masalah ini. Okay, so next week kita akan tengok pada hukum Kepler. Untuk pelajar Form 5, kita akan sambung untuk ulang kaji topik elektrik. Okay, so esok kita break lah. Okay, kita break sebab kita dah 3 hari berturut-turut macam ini. So kita akan jumpa lagi mungkin pada hari Isnin. Okay, hari Isnin. So itu saja. Berikan saya masa, saya akan upload bahan-bahan dan juga jawapan lah untuk latihan yang momentum dan juga latihan daya. Okay, so itu saja daripada hari ini. Dan untuk pelajar, kita tak ada pelajar Islam Okay, kalau untuk pelajar Islam, selamat berramadan untuk 10 hari lagi. Untuk yang lain, selamat berehat lah. Okay, itu saja.